Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala dengan masa luang dan ruang yang masih Allah berikan pada kita pada malam ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isyak sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ini berlangsung, insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Tajdzib Atraful Hadis jilid yang pertama, dan kita sampai pada muka surat 22. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق صدق رسول الكريم رواه النسائي عن ابن عمر. Kata Nabi SAW, apabila diberi akan dikau sesuatu yang bukan dengan engkau minta dan tidak soal menyoal, makanlah akan dia atau jadikanlah ia sedekah. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala musannif, kata pengarang, ini hadis mengarahkan kita kepada menjauhkan dari berminta-minta yang bukan kerana maslahah agama. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza u'tita syai'an, apabila diberi akan dikau akan sesuatu perkara, ghaira an tas'ala, yang bukan engkau minta, Nabi kata, apabila engkau memohon, seseorang itu memohon dengan satu permintaan, lalu dia dapat bukan yang dia minta. Dia minta lain, dapat lain. Maka kata Nabi, makanlah akan dia atau jadikan ia sebagai sedekah. Sesuatu yang kita dapat yang bukan kita pohon, yang bukan kita minta, tapi kita dapat. Walaupun perkara tersebut, benda tersebut kita tak berhajat ataupun kita tak suka pun benda tu. Jadi sunnahnya kita mengambil ambil apa yang kita dapat. Kadang orang bagi kepada kita ni sesuatu benda yang kita sendiri pun tak berapa nak, tapi bila orang berhajat untuk bagi, maka ambillah. Sebagai contoh, ada orang bagi kat kita buah limau, contohlah. Ada orang bagi kat kita buah limau, kita tak makan limau tu, tak. Jadi sunnahnya ambil, kerana orang yang memberi tu dia berhajat, dia nakkan pahala. Jadi kita ambillah pemberian dia, walaupun kita tak makan. Jangan kita kecewakan pemberian dia tu. Tak, kerana satu dia berhajat, yang kedua kita tak nak mengecewakan dia. Lalu kita ambil. Kalau kita tak makan pun, apa salahnya kita bagi pada orang yang makan, ataupun kita sedekah ke orang lain. Begitulah cara yang dibuat oleh Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Imam Malik diberi dengan pelbagai kurniaan, semua dia terima. Apa orang bagi ke dia, semua dia ambil. Imam Malik, kita semua tahu, digelar sebagai Imam Darul Hijrah. Dar ni rumah, hijrah ni tempat pindah. Kerana Madinah itu digelar sebagai Darul Hijrah, tempat perpindahan. Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Imam Malik, Imam Darul Hijrah ataupun imam yang menetap di Madinah. Kita tahu Imam Malik ni lahir di Madinah, tinggal di Madinah, belajar di Madinah, mengajar di Madinah, wafat pun di Madinah. Imam Malik
sepanjang hayatnya berada di kota Madinah, dia tak pernah memakai selipar. Dia tak pakai kasut. Imam Malik ni. Bukan orang tak bagi, bukan anak murid dia, orang kenamaan yang jumpa dengan dia tak bagi selipar kat dia, orang bagi. Dia ambil je, tapi dia tak pakai. Dia ambil bagi kat orang lain, orang yang pakai. Ataupun dia ambil dia bagi kat anak murid dia. Sehinggalah anak muridnya tanya, kenapa Imam Malik tak pakai selipar? Orang bukan bagi, orang bukan sekadar bagi selipar, bahkan orang bagi kereta kuda lagi kat dia. Zaman tu kereta kuda lah, zaman kita kereta. Orang bagi selipar, orang bagi kereta kuda untuk memudahkan pergerakan dia. Kerana dia imam azim, imam jalil, dia imam besar di kota Madinah. Sehingga menjadi rujukan oleh ulama-ulama yang lain yang berada di kota-kota lain. Sehingga Al-Imamuna Asy-Syafi'i juga belajar dengan Imam Malik. Dia datang pada Mekah, mai Madinah nak belajar dengan Imam Malik. Di imam yang cukup hebat, ulama yang cukup hebat pada zaman itu. Orang bagi macam-macam kurniaan, dia ambil. Orang bagi selipar, dia ambil. Orang bagi kereta kuda, dia ambil. Tapi dia tak pakai. Dia duduk Madinah, dia jalan kaki tanpa beralas, tanpa ada sesuatu yang mengalas kakinya, berkaki ayam. Sehingga kan anak murid dia tanya kepada dia, wahai imam, kenapa tak pakai selipar? Di tengah kota Madinah, jalan tanpa memakai sebarang sesuatu yang menutupi menutupi kaki. Lalu Imam Malik menjawab, kerana aku menghormati jasad baginda yang berada di bumi Madinah. Kerana adanya jasad baginda Nabi SAW yang berada di bumi Madinah. Lalu Imam Malik menghormati dengan jasadnya baginda. Sebab itulah tidak ia memakai selipar. Itu merupakan sunnah sebenarnya. Kalau kita pergi melawat ataupun menziarahi makam-makam alim ulama, sunnah kita tanggal selipar. Kita pergi melawat makam-makam syekh ataupun ulama-ulama mana kita pergi, maka tanggallah selipar. Menghormati dan adab kita ketika mana kita menziarahi makam-makam ni. Ni cerita kata. Kerana sebab itulah Imam Malik tak pakai. Dia ada sebab kenapa dia tak pakai, tapi bila orang bagi, dia ambil. Itu namanya bila orang kurniakan kita dengan sesuatu kurnia, walaupun kita tak minta, walaupun kita tak nak, tapi orang bagi, orang berhajat, maka kita ambil lah. Kalau kita tak nak, bagi ke orang lain, ataupun kita sedekahkan pada orang-orang yang memerlukan. Itulah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Maka kata pengarang, hadis ini menunjukkan kepada kita janganlah meminta sesuatu perkara yang bukan-bukan sebenarnya. Hadis ini ada yang menunjukkan kepada kita, walaupun kita dapat sesuatu yang bukan itu, contohlah kita minta A dapat B. Kita minta rumah dapat duit. Ada contoh. Jadi hak yang kita dapat itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebenarnya. Kadang apa yang kita minta Allah tak bagi apa yang kita nak, tapi Allah bagi dengan benda yang lain. Kita minta sesuatu, Allah tak bagi apa yang kita nak tu, tapi Allah tukarkan dengan yang lain. Ketahuilah, yang lain itulah sebaik-baik pemberian oleh Allah kepada kita. Kita minta kalau ya Allah nak rumah sebiji, tapi Allah bagi kerja kat kita. Belum lagi dapat rumah, bagi kerja dulu. Sebab dengan kerja itulah kita akan dapat beli rumah nanti. Pemberian itulah maksudnya. Kadang apa yang kita minta tak dapatlah apa yang kita nak tu. Kita dapat benda yang lain, dan ketahuilah yang lain itulah yang terlebih baik. Seperti yang kita pernah sebut sebelum ini, bila kita berdoa pada Allah, 3 cara Allah jawab doa kita. Yang pertama, ya aku makbul. Yang kedua, bukan ataupun nanti aku akan berikan. Yang ketiga, bukan aku akan bagi yang lain.
Ada 3 cara Allah terima doa kita. Bila kita berdoa kepada Allah, Allah jawab dengan 3 sahutan. Yang pertama, ya, aku terima. Maksud kata Allah terima, makbul doa tu. Antara doanya adalah doa mak ayah, tu antaralah. Doa ibu dan ayah ni Allah Taala terima, makbul doa tersebut. Yang kedua, orang yang teranaya. Orang yang teranaya, orang yang dizalimi. Kalau dia berdoa, walaupun macam mana keadaan dia sekalipun, bila dia dizalimi saja dia berdoa, Allah terima doa dia. Yang ketiga, orang dalam keadaan musafir. Orang yang dalam keadaan musafir juga, bila dia berdoa, Allah terima doa dia. Ini antara keadaan beberapa orang yang Allah Ta'ala terus makbul doa dia. Dan ada juga di kalangan hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang saleh, yang taat kepada perintah Allah, Allah terus doa, Allah terus terima doa dia, makbul terus doanya. Pada zaman dahulu kala di Mesir ada satu orang ulama dan disebut sebagai juga wali Allah, iaitulah Sidi Wafa nama dia, di Mesir. Sidi Wafa ni makam dia dekat Bukit Mukhattam di Qahirah. Alhamdulillah saya pernah pergi di makam Sidi Wafa ni. Sidi Wafa ni pada zaman itu di antara ulama yang sangat hebat, tapi orang tak apa nak kenal. Dia hebat ilmunya, tapi orang tak apa nak kenal dengan dia. Satu hari pada zaman Sultan Jamal Farouk, tak silap saya. Tu antara dulu Mesir sebelum adanya gubernur, mereka sempat menggunakan sistem beraja sebelum beralih kepada presiden. Dahulu kala sistem beraja tu ada lagi. Last Jamal Farouk kalau tak silap saya, tu adalah last sultan ataupun raja yang menaiki takhta raja. Selepas daripada tu dia jadi Republic of Mesir, of Egypt. Jadi dia guna sistem presiden, dia tak ada raja lah. Jadi pada zaman itu kita tahu di Mesir perkara yang paling hebat yang ada di Mesir ni banyak selain pada piramid tu. Antaranya ialah Sungai Nil yang ada di Mesir. Sungai Nil. Sungai Nil ni dia masuk dalam rekod sungai terpanjang di dunia. Sungai yang terpanjang di dunia. Sungai Nil ni, ibu dan ayah yang saya hormati, satu-satunya sungai yang tak pernah surut. Sungai Nil. Walaupun sungai ni dia tak pernah surut, dia pernah surut sebenarnya 2 kali. Satu pada zaman Sayyidina Umar, yang kedua pada zaman Sidi Wafa. Pada zaman Sayyidina Umar, waktu tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Muaz bin Jabal. Muaz Jabal Yaman, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menjadi gubernur di Mesir. Bila mana Sungai Nil mulai kering, waktu itu penduduk di Mesir mengalami masalah air lah. Air tak ada, Sungai Nil kering. Lalu perkara ini Sa'ad pun dia menulis sepucuk surat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar dia menjadi khalifah. Dia tulis surat, dia hantar pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baca surat tu yang di mana Sa'ad mengadu Mesir mengalami kekurangan air. Sungai Nil mulai kering. Jadi akan menjadi masalah kepada penduduk Mesir. Lalu Sayyidina Umar balas balik surat tu. Tapi surat tu tidaklah dituju kepada Sa'ad. Surat tu tak dituju pada Sa'ad, tapi dituju kepada Sungai Nil. Sayyidina Umar tulis pucuk surat sehingga hari ni tak diketahui apa isi kandungan yang ada dalam surat Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar dia tulis pucuk surat, lalu di hadapannya min Umar ibnu Al-Khattab Amirul Mukminin ila Nahrun Nil. Min Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab ila Nahrun Nil. Daripada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab kepada Sungai Nil.
surat tu. Lalu dibungkus elok-elok sampai surat tu kepada Sa'ad. Sa'ad ingat Sayyidina Umar balas surat tu kepada dia. Tak? Lalu bila sampai surat tu, tengok dia punya muka depan tu tulis min amiril mu'minin ila nahrun nil. Maknanya surat tu tak dituju pada dia, tak dituju pada Sa'ad. Jadi Sa'ad tak buka sebab surat tu bukan surat dia. Ini soal amanah. Sama jugalah, kalau barang yang bukan milik kita, jangan kita mana-mana buka. Kalau bukan dituju pada kita, jangan kita buka. Gitu jugalah dengan surat tadi ni. Ada. Lalu saat tengok surat tu, ini bukan surat aku. Dia ambil surat tu, dia pergi ke Sungai Nil. Dia pergi Sungai Nil, lalu saat campak surat tu kepada Sungai Nil. Kerana surat tu dituju kepada dia. Saat campak surat tu, tak, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan izin Allah, tak, air sungai, air mulai timbul daripada Sungai Nil tu. Timbul. Dan berlalulah zaman demi zaman sehinggalah pada zaman Sidi Wafa. Sidi Wafa ni merupakan wali Allah dan juga merupakan ulama. Pada zaman dia, Sultan ketika itu, pada zaman dia pun sama, Sungai Nil mulai kering. Sungai Nil mulai kering. Lalu Sultan ataupun raja ni dia tak tahu nak buat lagu mana, kerana Sungai Nil ni merupakan sumber utama orang Mesir. Sumber air penduduk Mesir kebanyakannya datang daripada Sungai Nil. Tak, depa bukan macam sungai kita ni berlambak. Sungai Krian. Ada Sungai Selama. Sungai apa lagi? Atau Sungai Bido. Kan? Banyak kita ni sungai ni. Tak terkira nama Sungai Jebung. Macam-macam. Sungai Ranggam. Sungai Ranggam tak ada tu nama tempat kan. Di sungai ni banyak kita. Depa ni satu sungai tu ya. Menjadi sumber kepada penduduk Mesir. Satu hari air Sungai Nil tu kering. Raja ni tak tahu apa, kerana itu sumber utama. Sumber utama mereka. Bila dia dah kering, habis datang satu orang memberi cadangan kepada raja ini. Saya tak ingat raja bukan Jamal Farouk, sebelum tu lagi. Kemudian orang ni datang dan bagi cadangan. Dia kata, wahai tuan, aku dengar ada satu orang yang Allah Ta'ala terima doanya, yang makbul doanya. Maka raja ni tanya, siapakah dia? Namanya Sidi Wafa. Dia ada nama penuh dia, yang saya ingat Sidi Wafa lah. Kemudian berangkatlah raja ni. Bukan berangkat, dia utuskan 2 orang pengawal pergi ke rumah Sidi Wafa. Pengawal ni pun pergi sampai ke rumah Sidi Wafa. Kemudian pengawal kata, aku mendapat titah daripada raja untuk memanggil tuan datang ke istana, kerana raja ingin berjumpa. Kata pengawal ni kepada Sidi Wafa. Apa Sidi Wafa jawab? Sidi Wafa jawab, dia yang nak jumpa aku. Pasal apa aku nak pergi jumpa dia pula? Dia lah kena mai. Tak. Zaman lah kalau jawab lagu tu ke, selesai lah tu. Ada. Tapi Sidi Wafa tak. Siapa nak jumpa siapa sekarang? Tak. Sidi Wafa kata dia tuanku yang nak jumpa saya. Pasal apa saya nak pergi jumpa dia? Dia yang kena mai jumpa saya. Lebih kurang betul lah bahasa dah. Pengawal ni pun balik lah. Dia pun sampai pada raja zaman itu. Tak. Raja ni pun, betul juga aku yang nak jumpa dia. Tak. Dia pun berangkat pergi ke rumah Sidi Wafa. Di Qahirah, Bukit Mekhattab. Dah sampai di rumah Sidi Wafa, dia pun cerita. Keadaan Mesir sekarang ni dah dalam keadaan bermasalah. Air semakin berkurangan apa semua. Sumber utama kita adalah Sungai Nil. Jadi raja ni pun pohonlah pada Sungai Nil, pohon pada Sidi Wafa ni, minta bantuan pada dia untuk buat sesuatu pada Sungai Nil. Sidi Wafa ni pun dia terima permohonan sultan ke raja ketika itu, pergilah ke tepi Sungai Nil. Bila pergi ke tepi Sungai Nil, Sidi Wafa tadah tangan dia.
Tak, dia tadah tangan berdoa kepada Allah. Saya tak tahu apa isi kandungan doanya, wallahu alam, tak dicerita pada kita. Tak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada air sungai Nil yang berkurangan ini, lalu dia jadi seperti sedia kala dan diguna sehinggalah sekarang. Itulah cerita dia tentang surutnya sungai Nil ni. Itu kisah. Diguna kalau ibu ayah pernah pergi ke Mesir, pernah pergi ke Kairah, tengok apa sungai Nil tu, itulah sungainya yang tak pernah kering. Begitulah isi padu airnya, sentiasa maintain, tak pernah berkurangan sikit pun isi padu dia, isi padu air tu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak cerita kata, inilah bila mana satu orang ulama, tuan seorang wali Allah berdoa, Allah terima doa. Itu. Yang kedua, Allah kata, nanti aku akan makbul. Mungkin kita minta hari ni, Allah lambat makbulkan untuk kita. Kenapa? Karena bila kita dah dapat apa yang kita minta, kita akan rasa betapa manisnya. Tak selama kita berdoa, lalu Allah makbulkan. Kita akan rasa kemanisan doa itu. Tu Allah kata, nanti dulu aku akan makbul. Kita dok minta dah berpuluh-puluh tahun dah kita minta, tapi tak pernah dapat. Tapi bila Allah beri apa yang kita nak itu, masa itulah kita rasa betapa manisnya doa. La haula wala quwwata illa billah. Setahun saya berdoa kepada Allah sebelum saya kahwin. Selepas saya kahwin, setahun saya berdoa. Rupa-rupanya Allah nak bagi setahun dekat saya. Lalu Allah kurniakan seorang anak kepada saya. Saya kahwin 2020 hari bulan 3 2020, 2 hari selepas PKP 18 hari bulan 3 2020. Saya kahwin 20 hari bulan 3 2020. Tapi dalam tempoh setahun tu, belum lagi Allah kurniakan rezeki anak. Hari-hari duk minta, ya Allah kurniakan rezeki anak. Tuk 26 hari bulan 11, Allah kurniakan seorang anak perempuan. Alhamdulillah. Waktu dia keluar daripada bilik OT tu, operation theater tu, dia keluar saja bilik OT tu, nurse panggil, isteri encik nama apa? Saya sebut nama isteri saya. Saya pun tengok ni anak encik, dia kata. Saya pun tengok, teriak saya. Saya tak ada siapa kat situ. Saya seorang saja tunggu, tak ada orang pun. Tengok sujud syukur terus di situ. Dia kata, tanya encik, encik dapat anak perempuan. Alhamdulillah. Itulah, kita akan rasa bila kita alami perkara tu, kita dah minta banyak lah, tapi Allah belum lagi makbul. Ada sebab-musbabnya. Tapi bila, itu pengalaman saya lah, pengalaman ayah-ayah dengan ibu-ibu jauh. Mungkin ada lagi banyak. Mungkin dalam ni kita doa Allah tak makbul lagi. Kita duk minta ke Allah, ya Allah, bagilah aku jadi tetamu-Mu, ya Allah. Bagilah aku menjadi tetamu-Mu untuk mengerjakan haji. Lama dah kita minta. Kat tabung haji tu dah lama dah kita daftar. Saya pergi tanya berapa? 80 tahun. 83 umur saya. Waktu tu saya pergi tahun 20. Umur saya 21. Bukan 22. Saya tak ingat 21 umur saya. Saya pergi tanya berapa. Bila agak-agak saya boleh pergi lah. Kalau ikut kiraan ni umur cik 83 tahun ni, dia kata. Tu dia. Tak ada lagi. Entahlah. Kan? Nak tunggu sikit punya lama. Kita hari kita minta, ya Allah, jadikanlah aku tetamu-Mu, ya Allah. Izinkanlah aku untuk pergi ke rumah-Mu, ya Allah. Seronok lah siapa dapat baru-baru ni nak dapat boleh mengerjakan haji. Dapat kota tu. Tak tahu. Tak tahu lagi lah, sebab belum haji lagi kan. Kita pun tak tahu. Jadi tuahlah siapa yang dapat. Tuk selama kita doa tu, nama kita naik. Nama kita naik. Waktu tu kita akan rasa betapa manisnya kita doa selama ini, Allah makbul. Itu sebab Allah jawab yang kedua, nanti dulu aku akan makbul. Yang ketiga,
bukan aku akan bagi yang lain. Kita minta hak tu, Allah tak bagi yang tu, Allah bagi yang lain. Dan ketahuilah ibu dan ayah yang saya hormati, hak yang lain itulah jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu maksudnya. Inilah hadis. Hadis yang seterusnya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah, fa in lam yajid tamra falyuftir 'ala al-ma' fa innahu tahur. Shadaqa Rasul Karim, rawah Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berbuka puasa, hendaklah berbuka dengan buah tamar, kerana buah tamar itu berkat. Jikalau tidak dapat buah tamar, mahulah berbuka puasa dengan air, kerana air itu menyucikan. Kata benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Kata pengarang, disuruhnya kita berbuka dengan buah tamar ataupun sesuatu yang tak kena api. Ada apakala mengurang tu sesuatu yang tak kena api. Baik. Kata Nabi, apabila kamu berbuka puasa, maka hendaklah berbuka dengan buah tamar. Tamar ni kalau ikutkan asalnya lain, bukan macam kita duk makan tu. Tamar ni kalau kita pergi ke Madinah, ke kebun kurma ke Madinah tu, kita akan jumpa tamar yang asal tu. Tamar tu, itu tamar. Hak yang ada dekat kita ni, dia dah kering dan diperak tu jadi kecut tu. Kemudian dia simbah dengan yak gula. Kalau ikutkan asal tamar warna hijau tu, kalau kita makan rasa apa? Manis-manis kelat, kan? Kita rasa manis-manis kelat. Hak yang ada lah ni, dia simbah dengan yak gula lah. Kemudian perak apa semua, keringkan apa semua tu mai kat kita ni. Asal tu. Tapi hak asal tu jarang lah kita nak jumpa, melainkan kat sana. Ala kulli hal, bukalah dengan itu pun dikira tamar juga. Itu pun dikira sebagai kurma. Buka puasa dengan kurma dulu. Kalau kita nak ambil lagi berkat sunnah ni, sebab Nabi kata buah tamar ni berkat. Nak ambil lagi berkat sunnah ni, ambil buah kurma tu dengan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Tak pernah lagi lah orang buka puasa 9 buah tamar dia telan. Kan tu banyak sangat. Habis kuat pun 1, tak 1 pun 3. Kan? Tu maksudnya. Ada orang juga buka puasa dengan tamar dengan buah kurma. Tak ada masalah lah. Tu kurma. Kerana buah kurma ni dia berkat. Kalau tak ada buah kurma, kata Nabi, bukalah dengan air. Ni antara sunnah buka puasa hak Nabi ajak kat kita. Tak kiralah kita puasa apa sekalipun, puasa wajib tu dah tentu, puasa sunat termasuk. Puasa sunat Isnin Khamis ataupun puasa sunat hari Arafah. Bila kita puasa sunat saja, buka awal buka puasa kita dengan kurma, dengan makan kurma. Atau sebahagian ulama dia sebut, kalau tak ada buah kurma, air pun tak ada, carilah benda yang manis. Cari benda yang manis. Kalau ada agak-agak, makanlah agak-agak tu. Kalau kurma tak ada. Tapi bulan puasa ni kurma, masya-Allah. Sampai tak termakan lah, punya banyaknya kurma. Kadang orang bagi penuh ke peti tu. Penuh ke peti orang bagi ihya Ramadan pun kurma. Orang bagi nuzul Quran pun kurma. 10 Ramadan pun kurma. Dilantik menjadi AJK ihya Ramadan pun kurma dibaginya. Itu penuh kurma dalam peti tu. Banyaklah kurma. Sampai sebulan tu makan kurma saja. Kurma, buah kurma, bukan kurma ayam. Kurma daging tu lain. Buah kurma. Banyak insya-Allah bulan puasa ni. Murah rezeki orang. Sedekah buah kurma. Makan. Kalau kita musafir, sediakan buah kurma siap-siap dalam kereta kalau bulan puasa.
Tak, mana nak tahu kok jam ke, nak balik kampung jam. Nah, sekarang ni tak ada lah, dulu kan. Balik kampung tu, kalau dekat dengan raya, masya-Allah penuh kereta. Tak, buka puasa, siap letak buah kurma siap-siap dalam kereta, buka puasa dengan buah kurma tu berkat. Nah, kalau nak bersahur pun boleh juga dengan buah kurma. Tak, kita cari buah kurma tu, kita campurkan dengan susu, makan lagu tu, insya-Allah kenyang. Dia mengenyangkan. Nah, kita cari buah kurma tu, nak campur dengan susu, makan tu, insya-Allah dia mengenyangkan. Tak, itulah maksudnya. Zaman sekarang ni ada oat apa semua tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak dapatkan berkat buah kurma tu, ataupun tak, kita buka lah dengan air. Kata pengarang, tak, sunnah kita membuka dengan sesuatu yang tak kena api. Tak, sesuatu yang bukan dimasak, tu sunnah. Nah, buah kurma ni buah lah, maksudnya sesuatu yang bukan dimasak. Eloknya kita makan, tak seperti buah-buahan, benda yang tak perlu masak. Agar-agar tu memang manis, tapi dia dimasak. Tak, sunnahnya carilah sesuatu yang bukan dimasak. Air pun sama jugalah, air kosong kan, yang bukan dimasak boleh kita minum. Tak ada buah kurma, ada buah apple, taram buah apple tu pun makan pi balun. Tak, asalkan dia bukan masak dengan api ataupun dimasak lah, tu maksudnya. Ada orang buka puasa, Allah Rabbi, yalah 6 pagi sampai 6 petang, 12 jam, lajak 7, 13 jam, 7,5, 13 jam setengah puasa. Contoh 13 jam dia tahan. Tak, sekali bila Allahu Akbar azan maghrib, dia buka puasa, dia cucuk rokok dulu. Ada. Dah, satu tempat saya pergi, jemput ceramah tazkirah Ramadan. Bukan area kita ni, dekat tempat lain. Tak, area sini okey. Tak. Dekat satu tempat dirahsiakan. Saya ingat jemaah situ dia bukan jemaah regular jemaah pun. Tak, kali itu saya tengok dia mai. Pasal kita kuliah, kita tahu, kita kenal. Tak. Kemudian depa panggil tazkirah buka puasa. Tazkirah buka puasa, tazkirah tarawih. Waktu tu tazkirah tarawih dibenarkan lagi, sama ada 4 ataupun lepas witir. Tak, depa panggil. Betul, depa panggil sekali lah buka puasa kat situ. Saya pun pergi lah buka puasa. Tak. Habis je Bilal, bukan habis Bilal baru azan. Allahu Akbar. Tak ada nak masuk asyhadu an la ilaha illallah, dia dah cucuk rokok lah. Orang kata nantilah dulu, buka lah dengan kurma dulu. Ada ataupun ayak dulu ke. Dia tak, dia cucuk rokok dulu dah. Nah, tapi itulah. Nah, nak tegur pun lebih kurang ayah juga. Saya tanya pengurusi, "Ji, tu siapa tu buka puasa rokok tu?" Nah, tu bukan boleh tegur Ustaz, dia kata. Lagi tegur lagi, dia pula tegur kita. Dia kata aku tu. Kan? Macam tu pula dah. Ni buat macam mana? Biar ada jugalah lagu tu nah. Jadi kita elaklah daripada buat benda-benda yang tak sepatutnya. Nah, Nabi dah ajak dah buka puasa, bukalah dengan kurma. Tak ada, buka dengan air kosong. Batalkan puasa dengan minum air. Ataupun carilah benda-benda yang manis. Jangan paksa nak cari kurma juga. Kalau tak boleh nak batalkan puasa. Tak boleh dah. Maksud kata mana ada, kita balurlah, kita makan. Itulah maksudnya. Inilah hadis yang diceritakan kepada kita. Hadis yang seterusnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqalla rajulu at-ta'ma muli'a jawfuhu nurah." Sadaqa Rasul Karim, ruwah Ad-Dailami an Abi Hurairah. Kata Nabi SAW, apakala mengurang sesuatu akan isi perutnya, yakni makanan, nescaya penuhlah perutnya itu berisi dengan cahaya. Benarlah kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami daripada Abu Hurairah. Kata pengarang, lebihlah kepintaran seseorang yang mengurangkan makannya.
Kata Nabi, apabila mengurang sesuatu akan isi perutnya, yakni makanan, nescaya penuhlah perut itu berisi dengan cahaya. Cahaya di sini adalah ilmu pengetahuan. Itu maksudnya. Jadi orang yang berpuasa ni, Allah akan bagi satu kelebihan, iaitu kepintaran akal. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita lihat apa yang dipesan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i dia memberi satu pesanan kepada kita, kepada penuntut-penuntut ilmu. Antara pesanannya ialah jagalah pemakanan. Bukan jaga, kurangkan makan. Qillatut ta'am. Qillatut ta'mu. Kurangkan makan. Ibu dan ayah yang saya hormati, kurang makan ni maksudnya kita ambil pemakanan tu yang perlu. Janganlah berlebihan. Makan ni semua kita perlu pada pemakanan, perlu kita makan, tapi janganlah berlebih-lebih. Ambil hak yang qadar kita perlu. Tapi maksud daripada hadis ini, Nabi suruh kita ni banyak berpuasa. Itu saya pesan ke anak murid saya. Setiap kali periksa, mesti saya pesan. Baik tingkatan 5, baik tingkatan 6. Tingkatan 5 SPM, tingkatan 6 STAM. Saya pesan kat mereka, setiap kali nak periksa, puasa. Puasa. Mereka tanya, Ustaz nak niat puasa apa? Niat puasa sunat je. Saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Puasa. Alhamdulillah. Hak mana dengar kata tu, sebab bila kita puasa ni, dia akan bagi satu ingatan kita ni akan lagi bertambah kuat. Kerana itu, antara amalan ulama-ulama terdahulu, mereka banyak berpuasa. Bila mereka banyak berpuasa, kita lihat kepada ingatan mereka tu, Masya Allah, cukup hebat. Walaupun umur mereka dah melangkaui 60, 70, tetapi Allah bagi ingatan tu cukup hebat kerana pemakanan. Bila banyak makan ni, biasalah mengantuk dan sebagainya tu dia mula main. Jadi membiasakan diri kita supaya kita kurangkan. Bukan kata tak payah makan langsung. Bohonglah. Saya pun tak mampu, kita pun tak mampu lagu tu kan. Kok mana pun nak makan, tapi keperluan yang kita ambil tu mengikut kadar yang sepatutnya, yang bukan berlebihan. Kalau order burger daging je. Ni ada daging double special pula tu. Tapi kalau lapar sangat tak apa, makan je lah. Itu cerita. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Jadi kita berhenti dekat yang mengurangkan makannya. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.